Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Waalaikumsalam. Okey, so hari ini kita akan terus. Okey, so hari ini kita akan teruskan dengan kita punya latihan yang seterusnya, iaitu latihan sekejap. Okey, so hari ini kita akan teruskan dengan latihan kita yang seterusnya untuk soalan 11 sampai 20, tapi cikgu akan habiskan dulu soalan yang semalam yang kita tak habis tu. Okey, kita berhenti dengan soalan telur semalam kan? Yang pasal muffin tu. Ingat lagi? Soalan muffin kan? Yang akhirnya yang rupa-rupa. Soalan nombor 5. Soalan nombor 5? Yalah, kita nak bincang soalan nombor 5 lah lepas ni. Okey, so maknanya soalan nombor 4 ni dah selesai pasal telur. Kita beli 2 kotak. Tapi 4 biji telur kita tak guna. Kita guna 8 biji telur saja, tapi kita kena beli sekurang-kurangnya 2 kotak. Yang warna biru tu Okey, nampak semua? Okey, so sekarang kita pergi kepada soalan yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, Flora memantulkan huruf F pada 2 garisan seperti yang ditunjukkan di bawah. So cikgu ambilkan ni. Okey, gunakan ni supaya awak nampak. Cikgu besarkan sikit. Okey. So yang ni nampak ni yang garisan ni yang bentuk macam L ni. Okey, adalah suatu bentuk cermin, macam cermin lah. Okey, dia kata memantulkan tu maksudnya mestilah cermin kan. Bagaimanakah rupa pantulan tersebut? Maksudnya bila kita letak F ni dekat sini, kat sebelah sini, okey, yang kalau kita tengok dari sebelah sini dia akan keluar F tu macam mana? Okey, kalau sini tengokkan F macam mana? Kalau dan dekat bawah lah. Satu lagi mesti dekat bawah lah sebab tadi kat sini kan. So sekarang ni dekat bawah pula. Okey, kalau awak tengok kat sini, mana tanpa cikgu ajar lagi, cikgu nak awak pilih jawapan yang awak rasa mungkin betul. Semua orang pilih A, B, C, D atau E. Bila kita tengok cermin, kita mesti nampak pantulan kan. Kalau awak tengok cermin kan, benda tu akan nampak pantulan. Kalau contoh dia sebelah kanan, maksudnya benda tu mesti sebelah kanan juga. C. Awak jawab apa? C. 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 Zahidi cakap C. Kalisha? Siapa nak jawab lagi ni? Danisha? Ibtisham? Cuba try. Kalau tengok huruf ni, kita akan jadi macam mana? C kot. Awak faham tak? C. Nama dia cakap C Okey, sekarang ni cikgu guna cikgu guna gambar rajah lain lah. Mungkin awak tak faham Okey, kalau macam ni tengok contoh ni garisan ni adalah garisan cermin. Okey cikgu akan guna ni, mungkin awak tak faham sebenarnya cermin tu apa benda. Okey, cikgu akan tunjukkan. Okey, awak anggaplah garisan ni sebenarnya satu cermin. Okey, bila cikgu ambil segitiga, contoh cikgu letak gambar cikgu letak gambar segitiga Okey, segitiga ni dalam keadaan macam ni. Okey, cuba tengok segitiga ni dalam keadaan macam ni. Cikgu guna warna merah. Okey. Bila dia pantulkan, maksudnya dia pantulkan masuk sebelah sini, dia akan jadi macam ni ke? Betul ke macam ni? Tak kan? Kenapa? Tak. Sebab bila pantul dia mesti akan betul, dia jadi lain. So sebenarnya bila dia pantul dia jadi macam ni. Dia jadi macam ni. Ini dan jarak dia mesti sama. Okey, dari sini sampai sini. Ini baru kita panggil sebagai pantulan. Kalau contoh dia terbalik pula, kalau contoh itu maksudnya pantulan. Dia tak boleh jadi macam ni. Kalau macam ni kan pantulan, ini dia ikut. Pantulan dia kalau awak tengok cermin kan, kalau mata kanan awak lah kanan, awak takkan tengok mata kanan awak tu sebelah kanan. Sebenarnya mata awak tengok sebenarnya belah kiri. Macam berhadapan, betul-betul berhadapan.
Okey. Macam ni kalau cikgu tunjuk yang ini. Alamak. Okey, kalau cikgu tunjuk ni, yang ini mesti sama dengan yang ini. Alah, kenapa jadi macam ni? Ni. Ni dia mesti akan ikut yang ini. Yang ni akan ikut yang ini, yang ni akan ikut yang ini, yang ni akan okey, so kita patah balik kepada soalan. Tadi ada awak cakap kita ambil C tau. Tadi awak cakap ambil C kan? Okey, kita tengok betul ke kalau kita ambil C dia akan jadi macam tu. So cikgu potong ni. Okey, cikgu akan crop. Okey, cikgu crop benda ni supaya dia jadi kecil macam ni. Awak kena ada imagination sikit tau, baru awak nampak. Okey. Bila kita letak macam ni, betul ke kalau pantul jadi macam ni? Tak ke. Betul ke pantul jadi macam ni? Awak cakap C tadi kan? Tak betul. Jadi automatik C ni dah salah. Sepatutnya dia mesti jadi macam ni. Ya. Dia sepatutnya mesti jadi macam ni. Ni baru panggil pantul. Siapa yang awak tengok kat sini yang nampak macam dah hampir sama? A, B, C atau D? Atau E? B. Okey. Sekarang ni cikgu akan buang mana yang confirm salah. Kita kena pandai menggunakan kaedah pembuangan benda yang tak betul. Maksudnya memang mana benda yang jawapan yang confirm salah, kita buang. Jadi supaya dia tak mengelirukan kita. So yang ni memang dah salah. So cikgu tak nak ambil A dah. Tadi kita ambil C pun awak cakap salah. Bila kita terbalikkan pun tak betul. So sekarang ni kita nak ambil B pun salah juga. Sebab B tak sama macam yang ni. So sekarang tinggal dua saja. Iaitu D dan juga E. huruf E. Kita pantulkan yang bawah sekarang ni. E cikgu E. Bila kita pantulkan ke bawah, baru awak nampak kan? Kita pantulkan bawah, dia jadi macam ni. Betul tak? Betul. Sebab tu cikgu kata awak tadi, masa awak jawab tadi, awak tak boleh main teka terus macam tu je. Awak kena bayangkan, bila tengok cermin, nanti dia keluar macam mana. So pantulan dia jadi macam ni. So sebenarnya jawapan dia apa dia? E. Setakat huruf E. So setakat ni cikgu nak tanya awak, faham ke tak faham soalan ni? Faham. Faham ni lah kita panggil sebagai pantulan. Pantulan tu dia macam cermin. Lepas tu awak kena awak boleh lukis tau. Masa awak buat kat atas kertas yang diberikan nanti, awak boleh lukis, awak boleh conteng apa benda pun awak boleh buat, tak ada masalah. Sebab kertas tu akan diberi kepada awak balik. Cuma jangan conteng kertas ABC je. Kertas yang kena hitamkan ABC, itu tak boleh conteng. Sebab itu kertas berkomputer, yang itu yang cikgu kena hantar pergi ke Kangaroo Max punya pertandingan. Yang ini awak akan dapat balik. Okey, awak akan dapat bawa balik. Tapi bukan sekarang lah, sebulan lepas tu baru cikgu bagi kat awak balik. Okey, so kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Soalan siapa nak baca? Okey, baca. Zaidi. Kim mempunyai beberapa rantai dengan panjang 5 dan panjang 7. Dengan menyambungkan rantai tersebut, Kim dapat menghasilkan berbagai bagian panjang berbeza. Berikut panjang rantai yang manakah mustahil untuk dihasilkan? Maksudnya memang takkan terjadilah. Okey, sekarang ni cikgu akan gunakan gambar yang sama. So cikgu copy paste. So cikgu crop. Sebab cikgu nak bagi awak nampak So cikgu ambil yang rantai dulu. Okay, dia cakap manakah yang mustahil terjadi. Dia cakap dia gabungkan. Dia menyambungkan. Maksudnya sambung ni maksud dia gabung lah. Okey, maksudnya dia gabungkan rantai-rantai tu, beberapa rantai mana yang memang takkan terjadi. Maksudnya mustahil. Kalau awak tengok kat sini soalan cakap apakah yang mustahil. So mustahil ni maksudnya yang memang takkan terjadi. Okey, sekarang ni cikgu ambil yang 5 ni dulu. Okey, kemudian cikgu tukar yang
cikgu crop ni, cikgu buat dengan 7 pula. Okey, bila kita gabungkan, awak boleh lukis lah macam ni, cikgu tak boleh nak lukis sebab cikgu guna komputer. So sekarang ni kita ada 2 jenis rantai. Okey, sekarang ni kita buat jenis yang pertama. Okey, sekarang kita ambil 5 biji kan. Kita gabung dengan 7 biji. Sambungkan. Okey, so sekarang ni dah jadi rantai berapa biji? 12. 12. Jadi Cikgu. 12 tu mustahil. Jadi $12 tu memang tak terjadi ke ataupun akan terjadi? Akan terjadi. Yes, akan terjadi. Jadi automatik soalan cakap mustahil. Mustahil tu maksudnya takkan terjadi. Jadi automatik B ni salah. Sebab B ni cakap 12 takkan terjadi. Bukan, 12 memang akan terjadi. Dia akan terjadi. Okey, sekarang kita ambil yang 10 pula. 10 bermaksud 5 gabung lagi 1 dengan 5, betul tak? Betul. So mustahil ke tak mustahil? Tak. Tak mustahil. Maksudnya dia boleh terjadi. Kalau cikgu ambil 2, kalau cikgu ambil 2 rantai yang ada 5 biji tu, kalau cikgu gabungkan 2, memang betul dia akan jadi 10. Jadi maksudnya 10 ni memang akan terjadi. Jadi sebenarnya 10 ni bukan jawapan dia. Dia kata mustahil, maksudnya takkan terjadi. Okey, sekarang kita try 14 pula. Okey, kalau kita ambil 14, maksudnya cikgu nak ambil 7 dengan 7. Ni 7 dengan 7. 7 campur 7 berapa? 14. 7 tambah So maknanya boleh jadi ke tak boleh jadi? Akan terjadi. Tak boleh. Yes, boleh terjadi dan akan terjadi. Jadi maksudnya tak boleh pakai 14. So sekarang tinggal 2 je jawapan. Mana yang awak rasa yang takkan terjadi? 13 ke 15? 15. Ada lagi nak jawab soalan? 15. 15. Betul awak cakap 15 takkan jadi. Kalau cikgu kata jadi? 13. Cikgu kata jadi ke 13 yang cikgu tak jadi? 13. Okey, cikgu nak tanya seorang-seorang. Danisha pilih apa? 13 ke 15? 15. Okey, Kalisha? 15 juga. Ibnu? 13. Siapa nama seorang lagi? Ibtisham? 15 kot. 15 kot. Seorang lagi Fakihah? Fakihah ada Fakihah? Fakihah tak masuk Fakihah dia tak boleh masuk. Okey. Tadi ramai cakap 15 kan? Okey, so sekarang ni cikgu nak try yang 15 15 cikgu nak ambil yang 5. 1 2 3. Cikgu sambung 3 Jadi berapa? Cuba kira. 15. Tu jadi berapa? 15. Jadi 15. Awak cakap tadi 15 tak jadi. Cikgu try jadi. 15. Saya jawab 15 tadi. Sebenarnya jawapan dia bukan 15. 13. Jawapan dia 13. Sebab 13 takkan jadi. Sebab awak nak gabung dengan nombor yang mana? 5 dengan 5 akan jadi 10. 5 dengan 7 jadi 12. 7 dengan 7 jadi 14. 13 memang tak buat. Takkan awak nak potong rantai tu boleh potong. Sebab dia cakap mesti 5 dan 7. Gabung je. Dia kata tak boleh potong. Dia kata tak boleh potong, tak boleh tambah. Maksudnya memang kena macam ni je. Kena sambung je. So maknanya dekat sini jawapan yang mustahil terjadi ialah 13. Bukannya 15. Tu cikgu pelik tadi awak cakap 15. Tu cikgu pelik awak cakap 15. 15 boleh buat. Apa cikgu buat 15 boleh? 5, 5, 5, 15. 7 dengan 7, 14 boleh. 5 dengan 12 boleh. 5 dengan 5, 10 boleh. Yang tak boleh 13 je. 13 memang tak boleh nak buat. Tak boleh nak buat dengan manik ni. Atau rantai ni. Tak boleh. So mana jawapannya ialah 13.
Okay, setakat tu boleh faham tak? Boleh. Boleh. Okay, tapi awak ramai yang Boleh. salah. Tapi ramai yang salah. Okay, kita pergi pada soalan yang seterusnya. Soalan nombor 7. Cikgu Okay, siapa dah nak baca? Okay, Danisha Saya. baca. Maria mempunyai 10 keping kertas. Dia memotong beberapa keping kertas menjadi 5 bahagian. Setiap satunya. Selepas itu, Maria mempunyai 22 keping kertas. Kesemuanya berapakah bilangan kertas yang telah dipotong? Okay, sekarang ni cikgu nak tanya awak. Mula-mula kertas ada berapa? 10. 10. 10. 10. Lepas tu dia kata, dia potong beberapa bahagian kertas supaya jadi 5. Maksudnya daripada 10 tu dia potong satu jadikan dia 5 bahagian. Okey, lepas tu bila dia dah potong-potong beberapa tu, tak tahulah berapa banyak dipotong. Tiba-tiba bila dia potong tu, bila dia kira kertas yang telah dipotong campuran kertas asal semua sekali ada 22. Jadi sekarang ni apa yang patut kita buat ialah kita lukis dulu 10 keping kertas. Okey, cikgu lukis dulu 10 keping kertas. 1. Okey. So, cikgu guna 10 1 2. Awak gunalah pensel. Okey, kata cikgu tak boleh nak tulis guna pensel, so cikgu guna komputer. So baru 4. Okey. Okey, sekarang dah jadi berapa kertas? 5. Sekarang dah jadi berapa kertas semua? 10. 10 kertas. Tapi dia cakap Maria memotong beberapa keping kertas supaya jadi 5 bahagian. Okey, maksudnya cikgu ambil yang pertama ni dulu So yang pertama ni cikgu guna warna biru yang cair sikit. Maksudnya cikgu telah potong dia jadi 5 bahagian. So maknanya 1 2 3 4 5. Okay, tadi kertas ni sebenarnya dia ni kertas yang warna biru ni. Tapi disebabkan cikgu dah potong, so cikgu guna biru yang cair. Sekarang kertas dah jadi berapa? Cuba sekarang kertas dah jadi berapa? 5 bahagian. Mana kertas yang potong ke? Kena kira sekali kertas yang potong. Bila cikgu potong, dia jadi kertas baru. 5. Okey. Maksudnya kat sini, cikgu kira Okey, ni yang warna biru pekat. Ambil biru pekat dulu Okey, biru pekat. Ada 14 cikgu. 1. Biru pekat. 3. Biru pekat 4. Biru pekat 5. Biru pekat 6. Biru pekat 7. Biru pekat 8. Biru pekat 9. Ni yang warna biru cair ni dah jadi 5. 10. 1, 2. 14 cikgu. Tu jadi 11. Tu Ada jadi 14. 12. 14. Tu jadi 14. 13. Last sekali Semuanya 14 cikgu. 14. Tapi soalan cakap dia nak 22. So Potong nak kena lagi. buat apa? Bagus. So kita potong. Potong. So kita potong yang ni lah. Cikgu potong yang nombor 9 ni. Okey. So cikgu potong lagi. Dia akan jadi macam ni pula. Potong ni cikgu letak kat sini. Okey, so jadi 8. So sini jadi 9. Sini jadi 11. Ini dah jadi 12. Ini dah jadi 13. So yang sebelah sini 14. 14. Betul. Yang sebelah sini 15. 15. Sini 16. 16. Sini 17. sini
18. Dah cukup ke 22? Dah cukup ke 22? Belum. Belum cukup lagi. Jadi apa patut cikgu buat ni? Potong lagi. So maknanya cikgu potong yang nombor 8 ni pula. Okay, potong nombor 8, potong jadi 5 lagi. So dia akan jadi macam ni balik kan. Potong. So tadi besar, sekarang jadi kecil dah potong. Okay, so kita ulang balik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So ini nombor 8 lah. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Okay, awak kira lah. Sekejap awak sekejap Cikgu nak alter benda ni susah lah guna komputer. Okay, ni nombor 9. Ni nombor 10. Ini nombor 11. 12. Dan ni jadi 13. Ini jadi 14. Awak nampak tak apa cikgu Nampak. buat ni? So 16. Yang ni 17. 12. Yang ni 18. 16. Dah cukup 20. Yang ni 1. 21. Ni sekali Cukup 22 cikgu. 22. So dah cukup belum? Dua. So dah cukup ke belum? Dah cukup kan? Dah cukup dah. So sekarang ni berapa kertas yang cikgu gunting? 3. Bilangan kertas yang telah dipotong. 3. 3. 3. Awak nampak tak apa yang cikgu buat? Cikgu guna gambar-gambar. Sebab tu bila awak nanti bila jawab periksa esok, awak kena banyak melukis tau. Banyak melukis, kena bayangkan, kena buat macam cikgu buat. Cikgu lukis gambar dia, cikgu potong, cikgu anggap. Kena kreatif. Dia tak boleh fikir macam tu, tengok nak cari jawapan. Tak boleh. Awak kena buat sesuatu. Awak kena lukis, awak kena buat sesuatu, baru awak dapat jawapan. Hello? Kalau awak tengok je dapat jawapan, memang tak dapat. So dekat sini jawapan dia 3 keping kertas yang cikgu potong supaya dia boleh jadi 22 semuanya. Okey, sekarang kita pergi kepada soalan yang seterusnya, soalan 9. Okey. Apa nak baca? Saya. Okey, baca lah. Ibtisham baca. Soalan 9. Yes. Empat bakul Empat bakul. masing-masing berisi Berisi 1, 4, 6 dan 9 apple. Berapa bilangan apple yang perlu dialihkan antara bakul-bakul tersebut supaya bilangan apple dalam setiap bakul menjadi sama? Okey, so sekarang ni dia kata ada berapa bakul? Berapa bakul? 1, Bakul ada berapa? 4 bakul. So, okey, yes. So nanti bila dia kata tapi tak payahlah lukis cantik-cantik, awak lukis macam bakul. Nampak macam bakul sudahlah. Okey, cikgu lukis gambar. 1, 2, tulis 9 ni tu. 4. Kita kena lukis gambar baru awak nampak. Kalau awak tak lukis gambar, awak tak nampak nanti. Okay, sekarang tengok Okay, so cikgu guna bakul warna apa ni? Bakul warna? Merah. Okay, tanam warna merah sebab apple dah warna merah kan. So cikgu guna warna lain lah. Cikgu guna warna hijau. Okay, bakul warna hijau. Okay, sekarang dia kata bakul yang pertama ada 1 biji apple, 2 ada 4 biji apple, yang ketiga ada 6, yang keempat ada 9. So kita lukislah apple ada berapa biji, kita lukislah. So sekarang ni cikgu lukis kat sini 1 biji sebab dia kata ni 1 je. So apple kita gunalah warna merah. Okay, saya nak bagi awak faham tau. So cikgu guna warna-warna tu. Okay, sekali dia kata apple yang kedua, okay, bakul yang kedua ada 4. So cikgu lukis 4. 1. Macam ni cikgu buat. Cikgu jawab soalan ni, cikgu guna kreatif tau. Cikgu gunakan gambar. Kalau awak tak guna gambar, awak tak boleh jawab. Awak takkan faham. Tapi bila guna gambar, awak akan faham. Okey, yang seterusnya ada 6. So maknanya yang ketiga ni ada 6 apple. So cikgu masuk sini. Okey. Ni cikgu pandang. Okay, kemudian yang seterusnya ni ada
ada 9. So cikgu pun okeylah 9. Cikgu lukis jadi lambat. Cikgu guna komputer lambat sikit. Kalau awak guna awak guna pensel lagi cepat. Okey, so sekarang nampak tak? Okey, sekarang nampak tak apa yang cikgu buat? Nampak. So cikgu dah lukis gambar. Baru awak nampak tau. Bila awak tak lukis, awak takkan nampak. Okey, soalan kata apa? Berapakah bilangan apple yang perlu dialihkan? Dialihkan tu maksudnya digerakkan supaya supaya bilangan apple dalam setiap bakul menjadi sama. Masalahnya sekarang ni dalam bakul-bakul ni semua tak sama, betul tak? Ada yang banyak, ada yang sikit, betul? Betul ke tak betul? Betul. Okey, so sekarang ni tugas kita ialah kita nak jadikan dia sama. So macam mana? Okey, cikgu akan gerakkan dia satu persatu. Dia tanya berapa yang kena gerak. Maksudnya berapa yang kena alih. Okey, sekarang ni cikgu nak alihkan yang paling banyak ni dulu. So yang 9 ni paling banyak kan? So cikgu nak alihkan kepada kawasan bakul yang paling sikit. Satu. Paling sikit satu. Sebenarnya cikgu gerakkan satu. Okey, cikgu gerakkan ni. Okey, cikgu gerakkan sini. So apple yang cikgu alihkan sebab tak nak bagi awak pening. So maknanya apple ni cikgu tukar warna biru. Okey, so sekarang ni satu apple dah digerakkan. Okey, sekarang ni masih tak sama lagi. So kita nak gerakkan yang mana? Bakul yang mana yang nak gerakkan? Bakul yang ketiga. Bakul yang ada 8 kan? Kita gerak lagi. Tak kisahlah mana-mana pun, tak kisah pun mana-mana. Yang penting bila kita agihkan mesti dapat sama. Semua akan dapat sama banyak. Okey, so cikgu gerakkan lagi sekali yang ini sebab ni paling banyak, cikgu masukkan kat sini. Tukarkan yang gerak. Okay, so sekarang ni cikgu tukar. So, sekarang dah berapa gerak? 3. 2. Apa pula 3? Baru gerak 2. Okey, so sekarang ni cikgu nak gerakkan mana? Okey, cikgu nak gerakkan lagi ni. Gerakkan. Okey, so sekarang dah jadi 3 kali pergerakan dah. 3 biji dah gerak. Okey. Sekarang nampak macam dah nak sama kan? Betul tak? Betul. Nampak macam dah nak sama kan? Okey, tapi masih tak sama lagi. So cikgu Okey, sekarang ni cikgu nak alihkan inilah. Okey, cikgu alihkan ni, masuk ke sini pula. Okey, tukar warna biru. Okey, sekarang dah 4 berapa gerak dah? Berapa dah gerak? 4. Okey, tapi sekarang masih lagi tak sama kan? Siapa yang nampak macam terlebih sikit? Cuba awak tengok siapa yang Bakul 3. Bakul 3. Bakul ketiga dengan betul, utama. bakul yang ketiga. Yes. Bakul ketiga lah. So bakul ketiga ni nak masuk bakul ke mana? Bakul 2. Okey, betul. Masuk bakul yang kedua. Bakul 2. So bila masuk bakul yang kedua, okey, sekarang ni berapa biji apple yang cikgu ubah? 5. 1. Berapa yang cikgu ubah? 5. So jawapannya apa? A, B, C, D, E. C. Yang ni 3, yang ni 4, yang ni 5, yang ni 6, ni 7. So jawapan dia ialah C. Nampak tak cikgu guna gambar rajah? Bila cikgu guna gambar rajah, baru awak boleh jawab. Kalau awak tak lukis, awak tak nak buat apa-apa dalam kertas awak tu, memang awak takkan dapat jawapan. Memang awak takkan faham. Memang cikgu pun tak boleh jawab. Sebab cikgu pun tak pandai. Tapi bila cikgu buat macam ni, baru cikgu nampak, oh macam ni. Dia keluarkan guna warna lain. Ataupun awak lukis lah, awak lorekkan ke. Awak tak payahlah guna pensel warna kan. Awak lorekkan ke macam cikgu guna komputer. So boleh nampak. Oh yang bergerak ni ada. Okay. So sekarang kita pergi pada soalan yang seterusnya. Soalan yang ke-10. Okay. Soalan yang ke-10. Okay. Sekarang siapa nak baca? Saya tu siapa? Ibnu lah, Ibnu. Nak dengar suara Ibnu pula. Seekor arnab dan seekor kucing berjalan di satu taman sepanjang lalu yang ditandakan dengan garisan hitam tebal. Betul. Arnab mula berjalan dari dan pada masa yang sama kucing mula berjalan dari Q. Arnab berjalan 3 kali lebih laju daripada kucing. Pada titik manakah yang mereka akan bertemu? Okey, sekarang ni cikgu nak tanya awak.
Dia cakap kucing ni dia berjalan dari Q, manakala Arnab dia berjalan dari P. So dia kata dia akan bertemu dekat titik mana. Tapi dia cakap Arnab ni gerak 3 kali lagi laju. Bermaksud kucing ni sekali je lah kan. So maknanya cikgu akan gunakan gambar lain supaya awak boleh nampak, ataupun cikgu guna titik ni lah. Okey, yang ini untuk gambar kucing. Okay, so cikgu guna warna merah. Merah ni kucing punya. Okay, sekarang cikgu nak guna yang start dari P kan. Okay, Arnab ni cikgu guna warna kuning. Okay, so nampak beza dia. Dia start kat situ. Dia mesti start dekat P, dan dia mesti start dekat Q. Okay, sekarang ni dia cakap Arnab bergerak 3 kali lebih laju. 3 kali, maknanya Arnab akan gerak 3 kali. So awak kira 1, 2, 3. Manakala kucing hanya boleh bergerak sekali saja sebab dia lambat kan. Dia gerak sekali saja. Okey. Lepas tu dia cakap dekat mana mereka akan bertemu. Dah bertemu ke belum? Belum. So mana tak tahu lagi. Okey, sekarang Arnab gerak 3 kali lebih laju. So gerak lagi 3 kali. 3. 2, 3. Okey, belum tak. Okey, manakala kucing akan gerak sekali saja. Sebab kucing hanyalah lambat. Kucing hanya boleh bergerak sekali saja. Arnab kan bergerak lagi laju, jadi dia gerak cepatlah. Kucing lambat no. Okey, sekarang kita bergerak lagi. Arnab gerak 3 kali lebih laju. 1, 2, 3. Manakala kucing gerak sekali je. Nampak di lagi sini. kan? Boleh gerak lagi. Dan dia masih tak bertemu lagi kan. Okey, so dia mesti bertemu. Okey, so sekarang gerak 3 kali. 1, 2, 3. Okey, manakala kucing gerak sekali. 1. Okey, dah jumpa ke? Belum. Okey, sekarang kita nak gerak 3 kali bagi Arnab warna kuning. 1, 2, 3. Manakala jumpa kat mana? Gerak sekali. Jumpa kat E. Dia jumpa kat mana? Dia bertemu kat mana? Dia dekat E. So nampak tak macam mana cikgu buat? Nampak. Benda ni dia kena, awak boleh, contohlah nanti bila dalam peksa kan, awak nak guna lukis-lukis ni mungkin susah. Awak boleh guna benda, contohnya awak guna pemadam ke kan. Pemadam, awak letak lagi satu, contoh pemadam yang lagi kecil. Okey, so pemadam kecil, awak try gerak. So awak nampak Cikgu betul lah, dia dia bertemu dekat mana. Kalau contoh kalau soalan macam ni lah kan, mana lah. Gambar ni mesti dia bagi, kalau tidak macam mana awak nak jawab? Dia akan bagilah. So jawapan dia E lah, betul tak? Betul. Okey. So dia akan bertemu di E. Okey, so kita gunakan E. Selesai dekat soalan sampai 10. Okey, setakat ni susah ke senang? senang. Okey, masih senang lagi sebab 1 sampai 10 memang senang. Bukan senang lah. At least susah juga. At least kalau awak boleh jawab, awak dapat sikit je ni pun dah okey dah. At least awak faham konsep tu, maksudnya macam mana nak jawab. Maksudnya awak perasan tak selama kita jawab soalan matematik ni, soalan Kangaroo Maths ni, tak ada satu soalan pun, tak adalah. Tak banyak soalan yang kira-kira macam darab, bahagi, mana ada? Betul tak? Soalan Dia banyak ke arah macam melukis, betul tak? Melukis, bayangkan macam mana dia punya pergerakan. Awak kena berfikir banyak lah. Okay, so mana kita dah habis dah latihan yang pertama. Okay, nampak tak apa yang cikgu tunjuk ni? Nampak tak? Ke tak nampak? Cikgu stop ke? Cikgu stop jap. Okay, cikgu buka yang baru. Ni yang latihan yang kedua. Okey, latihan yang kedua ni lebih susah sikit. Kita ada masa lebih kurang dalam 40 minit lagi, 40 ke 50 minit. So kita cubalah selesaikan seberapa banyak yang boleh lah. Okey, sebab cikgu pun tak nak lama. Paling lama pun 10 lah paling lama. Itu paling lama lah. Okey, sebab cikgu ingat iaitu soalan 11 sampai 20. Soalan ni dia lebih sukar sikit sebab awak kena
kena faham betul-betul soalan ni mungkin ada pengiraan sikit lah. Okay, so kita tengok pada soalan yang kat depan ni Siapa nak baca soalan nombor ni? Ni tengok berapa poin ni dia bagi? 4. Cikgu nak Kalisha lah 4 poin So sekarang ni cikgu nak Kalisha baca. Dennis mengikat. Dennis mengikat seekor kuda 1 meter dari penjuru sebuah rumah yang berukuran 7 meter darab 5 meter. Menggunakan tali sepanjang 11 meter. Dennis meletakkan 5 timbunan rumput kering seperti ditunjukkan di bawah. Berapakah timbunan yang dapat dicapai oleh kuda tersebut? Okey. Awak nampak kuda ni sebenarnya diikat dengan tali. Tali ni sebenarnya panjang dia 11 meter. Okey, kalau awak tengok kat sini, okey cikgu gunakan anak panah ni. Sebenarnya untuk satu ni ialah berapa meter? Satu garis ni. 1 meter. Yes, 1 meter. 1 meter. Bermaksud dia ni, kuda ni dia akan ditarik sampai sini kan. Maksudnya dia boleh makan rumput ni sampai mana. Okay, so maknanya kita try dulu Okay, ni dia ikat kat sini kan. So sini sampai sini baru berapa? 1. Okay, so kalau 1 kalau dia turun ke bawah ni dah jadi berapa dah? 2. 2. Tadi sampai sini turun lagi ke sini? 3. 3. Tadi sampai sini? 4. Tadi sampai sini? 5. 5. Tadi sampai sini? 6. 6. Tadi sampai sini? 7. 7. Tadi sampai sini? 8. So maknanya dia dah boleh makan 1, betul tak? Dia maksimum 11 saja. Dia tak boleh lebih pada 11. Kalau selepas sampai, so dia baru boleh makan 1. Masuk sini? Mana cikgu? Ni. Kalau dia sampai sini, tadi sini 8 kan? Sini sampai sini 8 kan? Okey, betul Dari sini sampai sini 8 kan? Okey, lepas tu sampai sini 9. 9. Sampai sini 10. 10. Dan sampai sini 11. okey. Tali kata sampai Sampai 11 dia. 11 je. Boleh tak kita makan sampai sini? Boleh tak kita boleh. makan? Tak boleh. So maknanya Boleh? boleh. Dia cakap tadi sampai sini je 11. Tak boleh. Tak boleh. Okey tengok Cikgu nak conteng ni, cikgu nak tunjuk kat awak ni Okey, sekarang ni cikgu gunakan warna merah lah untuk tali warna merah. Okey, so ni tali ni, okey ni 1 meter. Dari sini sampai sini lagi, tambah lagi tali sampai sini warna merah lagi. 1 2 3 4 5 6. Baru 6. Kemudian 7, 8, 9, 10, 11. Maksudnya yang warna merah ni, inilah tali yang dia boleh sampai. Tali ni bila ditarik tegang, sampai sini je boleh. Maksudnya sekarang ni, kuda tu, dia boleh makan yang ini je. 4 rumput je. Okay, baru faham. Dia boleh makan sampai sini je. Sebab tali dia sampai sini je. Tali dia nak sampai sini dah tak boleh dah. Sebab kalau sampai sini, dah jadi 12. Masalahnya sekarang, tali ni si Daniel, siapa Daniel Dennis ni, dia ikat 11 meter je. Jadi dia boleh sampai sini je paling jauh. Maksudnya kuda ni tak boleh makan dah yang ini. Yang last sekali punya timbunan rumput ni, dia tak boleh makan. Jadi berapa rumput dia boleh makan sebenarnya? 4. So jawapan dia? 4. Jawapan dia? 4. D. So, jawapan dia ialah dodol. D, dodol. Okay, soalan ni nampak macam susah sikit kan? Boleh lah. Boleh lah. Tapi kalau awak boleh jawab soalan ni tanpa cikgu tolong, maksudnya awak pandai lah. Ni sebab cikgu tolong. Kalau cikgu tak tolong, cikgu tak tahu awak boleh berjawab ke tak. Tapi cikgu nak bagi penerangan lah, nak bagi tahu awak kat sini. Awak kena bayangkan yang kuda ni sebenarnya dia ikat dia main-main kat sini. Kuda
sini dia tak tegang. Awak nampak tak dia macam tak tegang? Dia macam longgar-longgar kat sini. Tapi bila dia nak makan, dia mesti kena tarik tegang-tegang benda tu supaya boleh sampai paling hujung. So maknanya bila tarik tu yang jadi macam warna merah ni. Nampak dia tegang. Maksudnya dia boleh pergi sampai sini panah ni je dia boleh pergi. Dia tak boleh pergi jauh dah. Sebab tak sampai. Tali dia 11 saja. Lepas tu cikgu cakap, kita kena buat lukisan baru kita boleh faham. Okay, so sekarang ni kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Soalan 12. Cikgu dah baca. Cikgu suka soalan ni. Soalan ni agak susah sikit. Okay, Saya nak baca cikgu. okay. Siapa yang belum baca lagi ni Semua dah baca kan? Cikgu try Danisha lah. Danisha balik. Danisha dulu. Lepas ni Zaidi, lepas tu Ibnu balik, lepas tu bawa Kalisha. Okay. Longki membina sesuatu pagar menggunakan bata berbentuk yang panjang 1 meter. Gambar di bawah menunjukkan pagar yang panjangnya 4 meter. Berapakah bilangan bata yang Longki perlu untuk membina pagar yang panjang 10 meter? Okey, maksudnya dekat sini, okey, cikgu gunakan gambar ni, maksudnya dari sini sampai ke sini baru 4 meter. Betul? Betul. Cikgu besarkan biar awak nampak. Okey, dari sini sampai sini baru 4 meter. Dia kata dia nak buat pagar mesti sampai 10 meter. 10 meter. Jadi apa yang patut cikgu buat? Okey, apa yang patut cikgu buat? Cikgu kena tambah berapa kayu lagi untuk nak jadikan dia sebagai 10 meter. Okey, so mana cikgu pun lukislah gambar kayu ni So cikgu anggaplah ni kayu baru cikgu. Okey, cikgu guna warna orange juga biar sama. Okey, so maknanya cikgu tambah supaya dia jadi 8 meter 10 meter. So cikgu tambah lagi sini 19. Sini 2. Baru jadi berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baru 6. Kan? Cikgu bukan nak 6, cikgu nak panjang dia sampai 10. Kena cikgu tambah lagi. 7. Okey, tambah lagi. Sini 7. Okey, tambah lagi. Alamak. 8. Sekejap Okey, baru jadi 8. Okay, sebabkan tak muat kat sini, cikgu tambah kat sini lagi. Boleh je nak tambah kat sini. Okey, so sekarang dah jadi 10 dah kan? Dah. Cuba awak kira Dah boleh dah. Dah jadi 10. Tengok kan, ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tak cukup lagi, tambah lagi. Dia nak 10, so cikgu dah tambah lagi 2 kat sini. Tambah lagi nak 10. Masih 10 meter. Okay, kita kira balik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, so sekarang ni baru siap atas. Bawah kena buat juga kan? So bawah pun kena buat juga. So cikgu tambah lagi bawah ni. Okay. Kita nak buat pagar kan? Ni pun kena buat. Mesti kita kena buat sini. Okay. Kemudian cikgu terbalikkan ni nak jadi tutup yang ni pula. Okey, macam ni. 1. Tambah lagi. Sini. Tambah lagi. Alamak. Tambah kat sini. Tambah. Lagi siapkan pagar ni. Tak penat lah cikgu. Nampak tak bentuk pagar? Nampak. Okey. So mana cikgu tambah lagi kaki dia kat bawah ni, tambah lagi 4. Tarik. Nampak tak cikgu lukis? Cikgu lukis tau. Baru kita dapat jawapan. Kalau kita tak lukis, kita tak dapat jawapan. Macam ni cikgu guna komputer. Okey, cikgu tarik. Baru jadi pagar.
Okay, nampak jadi pagar. Tapi belum siap lagi kan? Dah. Mana cikgu kena tambah lagi. Tambah ni, tambah yang ini, tambah yang ini, tambah yang ini, tambah yang ini. Okay, so cikgu letak kat sini. Nampak? Tarik. Okey. So cikgu betulkan. Satu sini, sini satu. Lepas cikgu tarik sini. Ini tak boleh kat sini. Ini sini. Ini mesti sambung kat sini. Sambung. Ini pun kat sini juga. So cikgu kena tambah berapa lagi ni? Tambah berapa lagi? Dua, tiga kot. Bagi dua. Tiga. Dua. Dua. Betul. Dua ke satu? Tambah satu je. Satu je. Ha. Okey, baru siap pagar. Barulah cukup 10. Dari sini sampai sini baru jadi pagar. Tengok jadi pagar kan. Okey, so 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okey, dah jadi 10 meter. Okey, sekarang ni soalan cakap soalan kata berapakah bilangan batang yang Loniki perlukan untuk membina pagar yang panjangnya 10 meter. Jadi kita kiralah semua pagar yang warna oranye ni. So kita kira yang warna oranye ni ada berapa semua. Okey, sekarang semua kira 40 meter. Cuba kira dulu dari atas. 1 2 3. 1, 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10. 10. Lepas tu 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okey, sekarang kira yang berdiri pula. Jawapan dia 40. 20. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yang berdiri ada 11. Baik. Yang berdiri ni ada 11. Cuba kira balik 6, 1, 2, 8, 9, 10, 11. Bawah pun 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okey, so nampak tak cikgu tunjuk kalkulator ni? Pak. Nampak kalkulator? Pak. Okey, nampak Nampak. So tadi cikgu atas dengan bawah ada 10. Tambah dengan 10. Tambah dengan 11. Tambah dengan 11. 42. 42. 42. Kita ulang balik Kalau awak nak tahu, kalau awak lukis baru awak nampak. Sekarang ni cikgu nak tunjuk dengan tangan tak boleh. So sebab cikgu awak kena kira berapa batang yang ada. Awak kira betul-betul batang dia. Awak jangan main teka-teka je. Macam kita kira sebenarnya batang ni sebenarnya ada 42. Asal ada banyak ni je. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Asalnya ada 18. Tapi bila nak buat 10 meter, mesti kena ada 42. Lepas tu awak kena lukis lah. Bila awak lukis, baru awak dapat jawapan dia. Dah tahu cikgu. Sekarang ni cikgu nak tanya awak faham tak soalan ni? Saya faham cikgu. Faham kan? Soalan ni dia kena lukis tau, baru awak faham. Kalau awak tak lukis, cikgu pun tak boleh nak jawab. Cikgu pun tak pandai. Jadi sebab macam biru. Dia macam kita kena bayangkan, okey nak buat pagar 10 meter, berapa lagi batang kayu yang kena ada. Kena lukis lah. Sebab kalau kita tak lukis, yang cikgu buat warna coklat yang baru ni kan, yang cikgu buat ni, itu adalah pagar kayu yang baru. So maknanya kayu tu yang kita kena tambah. Lepas tu kita tambah dengan sekali dengan yang mula-mula. Yang mula-mula ni kan, baru kita dapat tahu berapa semua yang diperlukan. Lepas tu soalan cakap apa? Berapakah bilangan batang yang ni perlukan untuk membina pagar yang panjangnya 10 meter? Maksudnya kita perlukan 42 batang. Baru siap. Okey, sekarang kita pergi pada soalan yang seterusnya. Soalan 13. Kangaroo. Soalan kangaroo. Yang kecilkan sikit. Okey. Siapa nak baca? Saya.
Ibtisham lah, Ibtisham dulu. Sekejap. Soalan 13 kan cikgu? Betul. Setiap kali si kanguru naik 7 anak tangga, si arnab turun 3 anak tangga. Di anak tangga manakah mereka akan bertemu? Okey, soalan ni sama macam soalan yang kucing dengan arnab kan? Cuma kucing dengan arnab dia bagi gambar dia punya peta. Tapi untuk soalan kangaroo ni dia tak bagi peta. Maksudnya awak kena kira. Okey, so maknanya sekarang ni cikgu akan maksudnya kat sini tangga. Cikgu lukis tangga. Apa dia? Okey, maksudnya sekarang ni kangaroo ni dia akan naik 7 anak tangga. Jadi dia dekat nombor 1, jadi 1 tambah 7 berapa? 1 tambah 7, 8. Okey, 8. Maksudnya dia berhenti dekat 8. Okey, sekarang ni ini kita pergi kepada ini kangaroo. Okey, sekarang kita pergi kepada arnab pula. Okey, untuk arnab guna operasi tolak sebab arnab akan turun ke bawah kan. Arnab turun 3 anak tangga, maksudnya 100 tolak 3. So berapa jawapan dia? 97. Masih tak jumpa lagi kan? So kita tambah. Okey, so 8 ni kita tambah lagi dengan 7. Naik lagi anak tangga. So 8 tambah 7 berapa? 8 tambah 7. 15. 15. Okey, 15. Okey, sekarang ni kita buat arnab pula. Arnab 97 tolak 3. Turun bawah kan? Berapa? 94. Okey, 94. 94. Okey, 94. Jadi dah bertemu ke belum? Kangaroo dengan arnab belum. Sebab kangaroo baru dekat tangga 15. Arnab baru kat tangga 94. So kena tolak lagi. So 15 tambah 7. Naik lagi 7 tangga. 20? 22. Okey, sekarang ni arnab pula. Arnab 94 tolak 3. 91. 91. Masih belum jumpa lagi, betul? Betul. Masih belum, betul. Masih jauh lagi. Kangaroo 22. Arnab baru 91. Maksudnya masih jauh lagi nak jumpa. Okey, tolak lagi. 22 tambah 7. 29. 29. Sebab kangaroo naik tangga. 29. Okey, tolak lagi, tolak 3. 8. 88. Betul. Dah jumpa ke? Belum. Belum lagi. Tolak lagi. Ni kita panggil soalan ni, kita guna kaedah Cuba Jaya tau. Nampak tak cikgu tambah? Makin lama cikgu tambah. Sebab dia makin lama makin naik. Okey, 29 tambah 7. Apa? 36. 36. 36. 88 tolak 3. 86. 85. 85. Masih tak jumpa lagi. Tolak lagi. 36 tambah 7. 40, 41, 42, 43. 43. Masih tak jumpa lagi. 85 tolak 3. 82. 82. Okey, so masih dah jumpa ke? Belum lagi. Tolak lagi. Okey, 43 tambah 7. Apa? 50. 50. Okey, 82 tolak 3. 70. 79. 79. Dah jumpa ke? Belum. Belum. Tapi nampak macam nak dekat dia kan? Nampak macam nak Ya. dekat dah. So agak-agak awak nanti dia akan jumpa kat mana ni? Antara 53 ke 60 ke 63 ke 70. Okay, kita try kita tolak lagi Kita try buat dulu. Okey, sekarang ni 50
Berapa? 50. Okey, 57. So sekarang ni 79 tolak lagi 3. 36. 76. Masih tak jumpa, lagi sikit. Okey, tolak, tambah lagi 57 tambah dengan 7. 64. 64. Okey. 76 tolak 3. 73. 73. Dah nak dekat. 73. Nak dekat ni, lagi sikit ni. 64 tambah 7. 71. 71. 71. 73 tolak 3. 70. Okey. 70. Agak dia jumpa kat mana? 70. 70. Jawapan yang paling logik. Yang paling dekat antara dia jumpa kat mana? 70. Yes, dia akan jumpa kat 70. 70. Sebab mana? Sebab tak ada 70. 71 kan? Yes. So jawapan dia ialah D. Dodol. Nampak tak cikgu buat macam ni? Cikgu buat sikit-sikit. 70. 70. Memang kita tak jumpa betul-betul. Sebenarnya soalan ni dia start dari kosong tau. 0 tambah 7 patutnya macam tu. Okey, ni patutnya kosong ni. Okey, 0 tambah 7. Sebab dia kat bawah sekali kan. Nampak tu dia kat bawah, kosong kan. Kangaroo ni kan kat kosong. So 0 tambah 7 ni dapat 7. Sini dapat 7 tambah dengan 7, 14. Okey, 14 tambah dengan 7, 21. 21 tambah dengan 7, 28. Cikgu tukar balik sebab dia start dari kosong. 28 tambah 7, 35. 35. 35 tambah lagi 7, 42. 42 tambah 7, 49. 9. Betul. 49 tambah lagi 7, 56. 28. 56. Okey. 56 tambah 7, 63. 63. Betul. 63 tambah 7. 70. 70. Nampak tak dia bertemu kat tempat yang sama? So dia bertemu kat mana? 70. 30. Bertemu dekat 70. 70. Okay, so maknanya dekat sini dia bertemu dekat 70. Alamak. Shape. No fill. Okay. So dia bertemu dekat 70. So jawapan dia ialah D. Dodol. 70. Dodol. Dodol. Dodol ke? C. Dodol. Okay. Dodol. So jawapan dia ialah dodol. Okay, lagi sikit ni. Kita ada masa lebih kurang dalam 15 minit lagi. 15 ke 20 minit. Okay, soalan seterusnya. Soalan 14. Okay, siapa nak baca? Saya nak baca. Orang lain? Ibu Disham dah baca kan? Orang lain? Ibnu lah, Ibnu. Saya. Hasil 3 nombor ialah 50. Cara menolak satu nombor rahsia daripada setiap 3 nombor ini. Dia mendapat 24, 13 dan 7 sebagai hasilnya. Antara berikut yang manakah merupakan salah satu daripada 3 nombor sel? Okey, untuk soalan ni cikgu tak bincang sebab soalan ni memang susah. Cikgu pun tak berapa faham soalan ni. But kita pergi pada soalan lain. Cikgu pun tak faham soalan ni. Cikgu dah try dah. Cikgu tak faham apa maksud. Loncat terus soalan 15. 15 ke? Okey. Soalan 15. Okey, siapa nak siapa nama ni? Zaidi baca Zaidi. Saya. Zaidi. Ada. Baca. Sekejap. Amelia. Amelie mahu membina raja Baca Zaidi. Wah menggunakan 10 senan bentuk yang diberikan. Apabila dua bentuk Berkongsi sisi. nombor yang sama akan diletakkan berbelahan. Dapat bentuk tersebut dilakukan. Nombor apakah Yang 1, 2, 3. yang terletak. terletak pada Okey. Kalau untuk soalan
Bertanda next. Okey. Masih Zaidi. Okey, untuk soalan yang ini, kita sebenarnya awak akan diberikan, awak memang ada pensel lah. So bila awak ada pensel, so awak kena cuba letakkan nombor tu. Dia kata nombor yang bersentuhan mesti adalah nombor yang sama. Okey, so maknanya kat sini, kalau awak tengok kat sini lah. Kalau awak nampak lah. Sekejap awak tengok kan, nombor ni bersentuhan ialah nombor yang sama. Cikgu guna ni, shade dia tak ada. Cikgu tebalkan dan cikgu guna warna merah. Awak tengok Saya nampak cikgu. Semua nombor yang bersentuhan semua adalah nombor yang sama. Tengok ni 1 dengan 1. Yang ni 4 dengan 4. 4 dengan 4. Yang ni 2 dengan 2. Okey, sekarang ni dia cakap nombor kat sini agak-agak sebelah sini nombor apa? 3. Betul, okey. So sekarang ni cikgu akan copy print screen je Okey. 3. Kejap. Nombor 3. Tapi sekarang ni cikgu tengah nak ni dulu. Okey, Ctrl C. Okey. Okey. Cikgu crop benda ni supaya awak boleh nampak sebenarnya dia pergi ke arah mana. Sekejap cikgu ambil masa sikit. Okay, cikgu crop. Okey, cikgu ambil yang ini je. Okey, so sekarang ni yang ini cikgu gerakkan tau. Dia kata awak cakap nombor 3 kan. So ni cikgu gerakkan macam ni. Okey. So dia akan gerak ke sini. 3. Jadilah macam tu. Okey, sekejap cikgu hilangkan dia punya background. Okey, nampak tak cikgu buat ni? Nampak. Okey, so awak cakap dia masih berjumpa dengan nombor 3 kan? Okey, dah jumpa dah nombor 3. Okey, so sekarang atas ni nombor apa? Yang atas ni? 5. Yes, nombor 5. So cikgu pusingkan macam tu. Kemudian cikgu sambung kat sini. Nampak kan cikgu sambung kan? Teneng. Okey. Jadi macam tu. Okey, so sekarang yang lagi satu ni kita nak buat. Berjumpa dengan nombor apa? 2. Nombor 2. So cikgu pusingkan macam ni, bertemu kat sini. So X tu nombor apa? Ding 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 ding. Nombor apa? 4. Betul. Nampak tak cikgu buat macam mana? Nampak. So X tu adalah nombor 4. Sekejap Okey. So untuk soalan ni jawapan dia adalah nombor 4. Bila kita masukkan benda tu macam tu, baru kita nampak. Kalau kita tak masukkan, kita tak akan nampak apa jawapan dia. Okay, so kita dah selesai dengan soalan yang itu. Kita pergi pada soalan yang so yang ini highlightkan dia. Okay, so kita pergi kepada soalan yang seterusnya, soalan 16. Ini pun susah agak ni. Okay, siapa nak baca? Saya. Saya tu siapa? Danisha. Danisha dah baca tadi kan? Bagi anak Cikgu Nazisa. Orang lain? Tak apalah, Danisha lah. Baca Danisha. Dadu tersebut diletakkan di atas peta pertama seperti yang ditunjukkan dan kemudian digelekkan ke kanan apabila dadu itu berada di peta terakhir. Apakah jumlah titik pada ketiga-tiga permukaan yang bertanda soal?
Okey, maksudnya kat sini, ni awak nampak dadu kan? Okey, dadu tu dia bergulik-gulik kan. Dia bagi tahu jumlah jumlah hasil tambah bagi titik-titik yang permukaan bertentangan ialah 7. Maksudnya cikgu nak tunjuk awak gambar dadu ni susah sikit lah. Sekejap cikgu try ambil cari gambar dadu jap dekat dalam internet. Okey. Sekejap cek gambar dadu. Okey. Mana dadu. Dadu. Okey, tak apalah yang tu. Okey, so maknanya dekat sini awak nampak tak yang sebelah sini ada nombor 3. Okey, yang sebelah sini nombor 3. So agak-agak awak lah kan, belakang ni tapi tak nampak tau, dia terselindung. Nombor berapa? 4 dengan 5. Nombor apa? 4 dengan 5. 4 dengan 5? Nombor 4 ke 5? 6. 4. Yes, Empat. nombor 4. Sebab dia cakap, okey, dia mesti nombor 4, bukan nombor 5. Sebab dia cakap nombor yang bertentangan di belakang dia. Maksud ni 3 kan? So belakang ni mestilah nombor 4 sebab 4 tambah 3 dapat 7. Okey, dia kata 4. Okey, 3 tambah berapa sama dengan 7. So maknanya yang berapa kat belakang yang tersembunyi. So maknanya belakang ni nombor 4. So atas ni nombor 1 kan? Kau tengok atas ni nombor 1. Tengok bawah nombor berapa kakak? 6. Betul. 5. 5. 6. 6. So maknanya 6. Okey, 1 tambah 6 sama dengan 7. Maksudnya nombor yang tersembunyi ni cikgu guna warna merah. Okey, nombor yang tersembunyi ni cikgu guna warna merah. Okey, so maknanya yang bawah ni 6. Okey, so maknanya kita dah dapat tahu dah. Okey, sekarang ni kita tengok yang ni pula, yang depan ni. Depan ni nombor apa? 5. Depan ni nombor apa? 5. Depan ni depan nombor 2, belakang 2 tu nombor 5. 5. Ya, sebab nombor 5 itu adalah nombor yang tersembunyi daripada 2 ni. So sekarang ni kita cuba golek-golekkan. Kita golekkan. Okey, ni golek ni pergi sini, so dia akan jadi, yang ni akan jadi 3 lah. Susah sikit lah cikgu nak tunjukkan sebab dia tak ada dadu kan. Susah nak tunjuk. So yang sini automatik ni akan jadi 3. Teks 3. Jawapan dia 7. Awak tahu 7? Confirm 7. Okey, so maknanya ni golek ni 3. So ni tergolek 3. Kemudian kat sini pun bila tergolek lagi sekali, dia akan pergi nombor berapa pula? Nombor 1. Pergi sini tergolek nombor 1. Sebab dia ni 3 kan? Dia akan terjatuh ni, bila terjatuh dia nombor 3. Terjatuh lagi sekali nombor 1. Okey, kemudian terjatuh lagi sekali kat sini, belakang ni ialah nombor 4. Okey, kemudian tergolek lagi 1 lagi sekali nombor 5. 4. 4. Nombor bawah dia ialah nombor 5. 6. Nombor 6. Okey, so sekarang 6. Lepas tu nombor 6. Kemudian dia naik balik ke sini. Nombor 3 ke atas, 4 balik kan? 5. So atas ni nombor 3 kan? Tak. So atas ni nombor 3 lah. 5 kot. So, nombor 3. Nombor 3. So depan ni soalan ni susah sikit lah cikgu nak tunjuk awak. So depan ni nombor 1. Sekejap cikgu.
Belakang ni nombor berapa? Yang satu lagi ni nombor berapa? Yes. Yang ni nombor berapa? 5. Satu. Empat. Nombor Empat. Tak boleh nombor 4. Tak boleh nombor 4. Nombor 2. Dia tu cikgu. Nombor 2. Saya rasa nombor 5 kot. Okey. So nombor 2. So sekarang ni 3 tambah 2 tambah 1 apa? 5. 3 tambah 2 tambah 1. 3. 6. So jawapan dia? A. So, jawapan dia ialah A. Kalau ni susah sikit lah cikgu nak tunjuk awak. Kalau awak ada dadu awak boleh nampak. Ni. Kalau ni lah nombor Saya 6. ada. Okay, ni 3 ni tergolek sini. Kemudian 1 tergolek. Lepas tu belakang ni nombor 4. Lepas tu bawah ni nombor 6. Lepas tu lepas nombor 6 3 balik. 3 balik. So 3 kat bawah jadi atas dia nombor 3 juga. 3 ke mesti ni sebab nombor 4 ni nombor 4. Lepas tu ni nombor 4. Okey, tak apa. So jawapan dia yang sini ialah nombor 6 Okey, kita pergi pada soalan yang seterusnya. Ni Cikgu berapa soalan. cikgu? Habis dalam 5 minit lagi. Kita habis. Okey, kita tengok soalan yang terakhir sebelum kita habiskan kita punya kelas. Okey, soalan nombor 17. Seorang guru menuliskan 1 hingga 8 pada sebuah papan tulis. Untuk nombor tersebut dengan beberapa segitiga, beberapa segi empat dan satu bulatan. Jika anda menambah 4 nombor yang ditutup oleh segitiga, hasilnya ialah 10. Jika anda menambah 3 nombor yang ditutup oleh segi empat, hasilnya ialah 20. Apakah nombor yang ditutup oleh bulatan? So maknanya sekarang ni cikgu kena lukis gambar segitiga. Segitiga apa? Segitiga ada berapa? Ada 4. Segitiga ada berapa? Ada 4. So cikgu kena buat 4. Dia cakap tadi, jika anda menambah 4 nombor yang ditutup oleh segitiga, hasilnya ialah 10. Maksudnya sekarang ni, bila segi 4 ni, bila kita tambah, kan? Kita masukkan nombor dia, huruf dulu. Okey. Contoh macam ni kan. Kalau cikgu tambahkan dengan, cikgu guna operasi tambah. So operasi tambah. Okey ni. So bila ditambahkan, segitiga kalau tambah 3 ni, tiga pula. Tambah 4 ni semua akan jadi nombor 10. So sekarang cikgu pun lukislah 4. Sebab dia kata bila tambah ni semua akan jadi 10. 4 betul. Okey. Sama dengan 10. Dia kata. Masih jadi 10. Dia cakap. Okey, kemudian dia cakap apa lagi? Jika anda menambah 3 nombor yang ditutup, hasilnya ialah 20. Apakah nombor yang ditutup oleh bulatan? Maksudnya sekarang ni segi 4 yang warna kuning ni ada 3. Jadi cikgu pun lukislah 3 segi 4. Cikgu? Cikgu pun lukislah segi 4 ni warna kuning. Yang ini pula warna merah. Okay. Ada guna warna yang memang ikut dalam soalan tu. So warna merah. Okay, so ni macam ni. Okay. Dia kata 3 kan. Okay. Masuk sini. Last ni soalan last Okay ni. Bila ditambah 3 ni. Dia akan jadi nombor berapa? Tadi dia. Cuba tengok balik soalan tadi. Jadi nombor apa? Bila ditambah. Jika anda menambah 3 nombor oleh segi 4, hasilnya ialah 20. Sama dengan apa? 20. 20. Okey, awak tengok balik.
Buat dia cakap tadi Dia kata apa cikgu? Okey, mungkin awak tak nampak ni. Awak kena tengok soalan tu. Awak kena baca soalan tu balik baru awak nampak. Okey, dia cakap apa Jika anda Okey, jika anda menambah 4 nombor yang ditutup oleh segitiga, hasilnya ialah 10. Nampak ni buat warna ni Segitiga maksudnya kat sini bila kita tambah dia jadi 10. 1, 2, 3, 4 jadi nombor 10. Kemudian dia cakap jika anda menambah 3 nombor yang ditutup oleh segi 4, hasilnya ialah 20. Maksudnya ada 3 segi 4, 1, 2, 3, jawapan dia mesti 20. Okey, dia cakap apakah nombor bulatan? Dan nombor itu mestilah Bulat. seorang guru menuliskan 1 hingga 8. Maksudnya okey, sekarang ni kita kena nombor 1 sampai 8 dan kita tak tahu nombor tu nombor apa dan dia mesti nombor tu tak boleh berulang. Okey, nombor tu mesti tak boleh berulang sebab dia cikgu tu sebab cikgu tu kata cikgu tu hanya menuliskan 1 sampai 8. Okey, so maknanya kita try dulu petak yang pertama ni kita tak nombor 1 dulu. Okey, nombor 1, nombor 2. Okey, yang ni nombor 3. Yang ni nombor 4. Okey, okey cuba 4 berapa? 4, 8. 1, 2, 3, 4. Berapa? 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4. Sama dengan berapa? 10. 10. So betul tak cikgu punya nombor kat dalam segitiga tu? Betul lah. So maknanya betul lah yang satu. Sekarang yang tinggal hanyalah nombor 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. Okey, sekarang ni kita try nombor 5 kat sini Try je, kita kena try dulu. Tak try mana nak tahu. Okey, 5. Okey, 5. 6. Ini masuk nombor 6. Ini masuk nombor tu 7. Okey, kita jangan kata ya tau. 7. Okey, cuba tambah. 11. 18. 18. Berapa? 18. 18. Betul ke? Ni 18. Ni 20 ke 18? Tak. Tak betul. Jadi maksudnya sekarang ni kita tukar ni dengan nombor 8 lah. Okey, bila jadi nombor 8, cuba tambah dapat apa? 19. Okey, kejap Ada 9. Jadi berapa? Jadi nombor? 19. Okey, 19. 19. So maknanya tak cukup juga ni. So kalau kita letak nombor tu, so sekarang ni kita letak nombor sini nombor 7. Cuba letak ni nombor 7. Okey, cuba try. 20. Nombor apa? 20. Dah jadi 20 kan? So sekarang nombor apa yang cikgu 20. So nombor apa cikgu tak tulis lagi? 1 dah ada, 2 dah 5. ada, 3 dah ada, 4 dah ada, 5 dah ada, 6. 7 dah ada, 8 dah ada. Nombor apa yang cikgu tak? Ada satu nombor. 6. So jawapan dia? 6. So jawapan dia ialah nombor 6. 6. Okay, so setakat tu boleh faham tak? Susah tak? Susah tak soalan dia? Boleh lah. Susah kan? 6. Tak boleh lah. Tapi kita kena ni tau. Kita kena macam mana cakap kita kena guna kaedah cuba jaya. Kena cuba. Kita letak nombor 5 tak jadi, 6 tak jadi. Kita letak nombor 6 kat sini tak jadi, awak kira tadi jadi 19. Bila letak nombor 7, maknanya kita kena guna kaedah cuba jaya bila nak jawab soalan ni. Dia tak boleh awak cuba sekali dah terus tak nak dapat jawapan dah. Tak, awak kena try. Okay, cikgu nak beritahu awak nak jawab semua soalan-soalan ni dalam masa 1 jam 15 minit.
Okay, so kita dah habis. Sebelum cikgu habiskan ni, cikgu nak sampaikan satu benda sikit. Jangan tutup lagi. Okay. Belum habis lagi ni. Cikgu nak stop presenting dulu. Okay. Okay, so kita dah sampai ke 10-6 minit. Maksudnya cikgu ambil masa dah 5 minit lagi nak tutup kita punya kelas hari ni. Okay, so selama 2 hari kita buat belajar untuk Kangaroo Maths ni, awak rasa okey tak? Awak faham tak selama yang cikgu ajar ni? Boleh faham tak? Maksudnya awak yakin tak nak jawab esok? Boleh. Boleh awak kena try. Awak kena cuba tau. Bila esok keluar soalan yang macam ni, awak kena cuba dengan macam-macam cara. Mungkin awak boleh macam contoh macam soalan dadu tu. Soalan dadu tu awak nampak macam pening kan? So awak kena, apa salahnya kalau awak guna pemadam? Betul tak? Awak ambil pemadam awak tu kan, pemadam awak tu kan bentuk dia macam dadu kan. So awak lukislah gambar apa ni, nombor dekat atas pemadam awak tu. Contohlah kan. So awak cuba terbalik jadi tak nombor berapa. Lepas tu baru awak nampak. Tak semestinya awak kena guna pensel je, tak. Mungkin awak boleh guna bahan lain, awak boleh guna kertas. Tapi waktu tu awak kena bijak lah sebab masa tak lama. Masa ialah 1 jam 15 minit je. So awak kena guna masa dengan betul. Esok cikgu akan nombor 1. Nombor 2, kita akan buat dia punya pertandingan tu dekat bilik gerakan. Okey? Dekat mana? Bilik gerakan. Okey, bilik gerakan. So nanti yes. Okey, so nanti awak rehat dalam Cikgu. Apa dia? Apa dia Zaidi? Bilik gerakan tu bilik yang dekat tepi dewan tu, bilik yang mesyuarat guru tu. Okey. Dekat dewan tu kan ada yang ada laluan terowong tu, terowong nak pergi ke blok. Cikgu, kalau yang budak moral tu selepas habis rehat boleh datang ke? Macam ni, awak untuk murid moral, awak makan dulu. Okay, so nanti pukul 10 secepatnya lah. Dalam pukul 10.20 tu kalau boleh cikgu nak semua orang dah turun dekat dewan. Tunggu cikgu kat dewan. 10.20. Boleh? Okey. Boleh? Okay. So jangan sampai cikgu panggil tau. Sebab cikgu tak nak penat. Kalau awak tak turun, maksudnya awak lambat lah masa. Cikgu tak tahu. Yang penting cikgu nak 10.20 habis je. Waktu rehat tu kalau boleh lah awal turun sikit pun tak apa. Sebab cikgu memang ada kat situ. Cikgu memang ada kat bilik gerakan. So awak terus je duduk kat bilik gerakan. Awak nak sharpener ke nak buat pensel warna. Awak boleh buat pensel warna Pensel warna boleh bawa. Mungkin awak nak apa ni, nanti ada kena color-color lah apa benda semua. Ada sebab macam tadi ada soalan warna-warna kan. Boleh, tak ada masalah bawa pensel warna. Okey, itu nombor 2. Nombor 3, cikgu ada bagi surat kebenaran ibu bapa kan? Ya. Kecuali Zaidi, sebab Zaidi dia tak datang, jadi dia tak dapat lah surat tu. Tapi surat tu ada kat cikgu. Esok awak ambil lah. So esok nanti awak ambil, bawa balik rumah. Hari Isnin bagi awak pulangkan balik surat kebenaran ibu bapa tu. Tapi murid lain macam Ibnu dah dapat, Ibn Hisham pun dah dapat, Danisha pun dah dapat, Khadijah pun rasa dah dapat sebab cikgu letak atas meja ayah. So tanya balik ayah lah surat tu. Suruh ayah isikan kebenaran untuk nak masuk pertandingan tu. So nanti awak serahkan kat cikgu esok. Kalau tak dapat jumpa ke atau apa ke, awak bagi selewat-lewatnya hari Isnin. Mesti kena bagi sebab surat tu cikgu kena ada sebagai bukti yang mak ayah awak benarkan awak masuk pertandingan ni lah. Nanti bila apa-apa pertandingan dia punya result dia, awak dapat bagus ke, cemerlang ke, dapat CJ ke, nanti cikgu akan bagi tahu kemudian. Sebab dia punya keputusan tu lambat lagi. Tapi nanti cikgu bagi tahulah. Kalau awak dapat keputusan cemerlang, baguslah. Okey, cikgu harap awak buat yang terbaik untuk esok. Semoga awak dapat menjawab dengan cemerlang ataupun awak dapat keputusan yang baik lah untuk harumkan nama SK kamu. Lepas tu, okey. So ada apa nak tanya tak sebelum cikgu tutup? Cikgu tak apa. Boleh kita ambil gambar dulu tak? Boleh. Ambil gambar dulu. Okey, ambil gambar untuk hari yang kedua ni. Semalam dah ambil gambar kan. So hari ni ambil gambar lagi sekali untuk yang kedua. Ibn Hisham tu kenapa gambar tu sengit? Cuba awak pusingkan kamera awak tu. Macam terbalik. Okey. Baru betul. Okey. So sekarang senyum. 1, 2, 3. Sekali lagi. Okay. 1, 2, 3. Okay. So tu saja untuk hari ni. Kita jumpa esok. Jaga kesihatan. Selamat berpuasa. Selamat bersahur. Esok soalan baik-baik Okay. Bye. Jumpa lagi. Tidur awal.
Terima kasih cikgu. Sama-sama. Bye. Bye.